to share dengan viewers yang tengok 1,800 orang ni tentang produk you sendiri. Saya adalah antara customer Faizal Gauzal daripada beberapa tahun yang lepas lagi. Because when it comes to me, I sangat particular tentang penjagaan dari dalam. Maksudnya kalau yes, I love all this cosmetic skincare products. Tapi I suka makan suplemen, I suka makan makanan tambahan, I suka cari herbal lah, benda-benda yang macam ni semua jadi ni lah untuk konsum. So bila I nampak your product, especially right now dengan keadaan kita yang kurang exercise, yang keluar pun tak boleh lah masa, I think the past 2 months, this is my third bottle already. Oh Masya Allah, siap pegang. Beli tak bagi tahu. Third punya untuk korang viewers, Instant Bird's Nest. Yang ni kalau I buka tunjuk dia punya memang macam ni, very potent. Sarang burung je, tak ada campuran lain kan? I amazed lah, you are so consistent. Alhamdulillah, thank you so much. I ingat lagi tau, you bawa my concentrated pergi ke Mekah. Ingat tak? Yes. Masa tu, couple years back lah. Sebab I suka sangat. I rasa macam masa tu penemuan baru lah untuk I kan. Sebab I've been wanting to consume Bird's Nest. Tapi I masa tu macam mula-mula rasa, macam mana nak makan sarang burung? Rasa macam boleh terima ke dah tekak ni. Tapi bila I cuba you punya yang dalam air gula batu tu, I rasa ni sedap ni, boleh makan. Then that was I started to try pula concentrated punya. Then I terus bawa ke mana-mana I pergilah. Masa pula kita travel non-stop kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You know what? That is where I just to share with you, that is what I feel. Macam it's from inside my heart lah kan. Maknanya macam when you share things, the journey of Juwali, bukannya I bayar you pun, tapi that is what I want to say. Masya Allah, baiknya Niloufar ni. Macam tu lah. Rasanya macam you are so supportive towards your friend. Tak perlu jadi kawan baik yang hari-hari akan berada dengan you in social media or anything. But you are so amazing. Sebab tu lah Allah bagi you rezeki, Masya Allah. Sebab tanpa you sedar kan Loufar, masa you pergi Mekah tu, that video tu, I repost. Kan you share dekat my WhatsApp, right? So okay, followers I naik lah dekat masa tu kan kita baru je buat macam kira consider new lagi. So masa I share tu my followers naik dekat situ. So I sendiri pun tak educate sangat orang dengan concentrated. Usually I just share the normal drink. So masa tu memang ramai lah orang suka, ramai lah orang tanya, and the concentrated I rasa your posting, your sharing was really impactful for us. So itu tanpa you sedar, Allah bagi you limpahan rezeki lagi tak putus. Masya Allah. Alhamdulillah. I baru tahu tapi itu adalah perkongsian ikhlas lah. I tak ada memang sebab I rasa you deserve produk ni deserve untuk dikongsikan. Nak sentuh sikit tentang role you orang ibu kepada dua orang permata. Wow. Okay. I know that I tengok you punya IG kadang-kadang pagi-pagi lagi you dah pergi senam, pergi bersenam, lepas tu pergi office, buat live lah, pergi tengok tak hilang lah. And but at the end of the day you akan balik rumah kepada anak lelaki dua, dan how you juggle, that's one. Then apakah tips dan rasa untuk menjadi ibu yang attentive ataupun ibu yang sentiasa ada untuk anak-anak? What do you say to yourself? Okay. I tahu macam setiap orang ada dia punya inside voice yang berbeza-beza tau. Kata okay. I want you to answer that. Alright, I understand that. Okay, first of all, satu je I selalu cakap dengan diri I don't want to come back to the house after balik kerja. I tak nak anak I macam, hi mami, dia tak rasa rindu. I tak nak benda tu. I nak tengok bila I balik anak I lari peluk I. I want to see my anak, dia nak I lebih daripada maid. This is personal lah ya. Everybody ada pandangan masing-masing. So for me, I'm very particular about that. I nak make sure anak I kenal I adalah ibu. So I need to jalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu lah. Maknanya
I memang daripada I susah macam mana pun, penat macam mana sekalipun, I takkan bagi anak I tidur dengan maid ke, biarkan macam tu saja ke, tak ada. So I will always manage my time. Time management is very important. So I akan tengok kalau nak cerita zaman masa anak-anak kecil lain pula kan. But with the current situation now is a bit different. Current situations now is more easier for me sebab anak I dah sekolah. So it's much more easier compared to before. So anak I bila pagi pergi sekolah, diorang akan balik about, ada yang balik pukul 3, ada yang balik pukul 3:30. So yang kecil ni pun I hantar sekolah. Why? Actually I tak nak dia duduk rumah, dia tak tahu nak buat apa. I tak nak. I want him to go to the school just it's a play school. Go and play, mingle around. Sebab I suka anak I ni berkawan dan ada something different daripada rumah. Kalau duduk kat rumah je harapkan mami dia ajar, semuanya cara mami. I tak nak benda macam tu. Sebab kecil-kecil I dah macam bagi diorang mingle around. So while they are in dekat school, that's where pagi I boleh buat apa saja I nak. Bila anak dah 4 years ni macam senang lah. Tapi kalau anak masa kecil, Sebelum 4 years? The eldest is 6. Bukan, maksudnya sebelum 4 years tu, masa dia kecil macam mana? Hidup huru-hara. Tapi not saying huru-hara. Challenging lah. Memang I sangat seronok. Ada kalanya I tak tidur. Lofai, I nak cerita kisah I ni dengan kerja. Dengan bisnes yang tengah nak set up. You know, bukanlah set up. Maksudnya baru tengah, you are struggling to do a lot of things at the same time. You ada anak at the same time. You ada suami. You ada family you sendiri. You ada family husband you lagi. It's not easy task, but alhamdulillah I managed to do everything as setakat yang mampulah. Maknanya to be honest, ada hari I tidur, tak tidur pun ada. Sebab anak I tak tidur malam, Masya Allah, yang nombor 2. Nombor 1 okey. Nombor 2 tak tidur malam, breastfeed tak nak lepas. Kadang-kadang ada macam Masya Allah, kenapalah I ni nak apa orang kata nak kerja esok pagi ni kan. So macam-macam but somehow the most important kalau pagi tu I akan siapkan anak I apa yang boleh buat, apa yang I boleh layan and all that. I buatlah sebanyak yang boleh pagi-pagi tu. Sebab when anak kecil ni Rofa is not easy because you can expect anak you lahir-lahir anak you macam ni. Sebab anak you lahir first macam ni, second one lahir alamak lain pula kan. Yeah, it's a different ni. Tapi again, if you ask me now, anak recall pun susah because everything easy. Yang paling penting jangan cepat marah. Okay, yang paling penting tenang. If you ask me how I manage tu, susah nak cakap. Yang paling penting you kena tenang. You kena melalui setiap kerja you, setiap tanggungjawab you dengan anak tu kena tenang. Maksudnya bila kita tenang, walaupun tak cukup tidur, kita rasa tenang. Walaupun kita penat balik kerja, tengok anak, kita tenang. Macam mana pun, apa saja yang kita buat, biarlah rasa apa sekalipun, kita kena ada support daripada husband lah. So husband pun, I akan cakap dengan dia, you tahu kan penat ni kan. So dia pun kena bagi I tenang. So this is the most important things. Sebab kalau you tak tenang, you serabut, you tak enjoy with your life, I don't think so I'm here. I don't think so that I can accept whatever that before this. Sebab kalau nak ikutkan dengan tak tidur, anak tak tidur, serabut. Kalau nak fikir balik lah kan. That's why I kata anything that we do, kita kena sentiasa beringat lah. That is outside, dekat luar tu, ragil banyak cabaran untuk orang lain. Apalah sangat kau ni kan, alah setakat nak kerja. Tapi I enjoy. Yang paling penting kita enjoy. I go with the flow lah. I tak ada macam, I tak boleh nak bagi you tips, macam mana you manage yourself, tak. How I manage adalah, I tell myself what I want. I nak kerja, okay fine I kerja. I ada anak, I kena make sure that I kena jadi seorang ibu yang baik, seorang contoh yang baik kepada anak I, seorang anak yang baik, isteri yang baik. Dan itu yang I minta pada Allah, semoga I jadi isteri yang baik, anak yang baik, ibu yang baik. Jadi bila kita berdoa tu sebenarnya Allah akan permudahkan lah. I tak ada tips yang this is what I do as, tak ada. Macam
kan banyak orang bila dah stres kerja, kadang tak cukup duit ke, masalah dengan suami ke, dia banyak tak boleh nak tak boleh, how do I say, nak beza-bezakan ataupun tak boleh nak simpan perasaan tu, tapi dia spreadkan energi ataupun vibe tu kepada anak. You know what I mean? Terbawa. Terbawa. Bila dia serabut, bila dia problem, muka kusut kan. Jadi bila duduk dengan anak pun senyap, masam kan. Bila anak bercakap banyak pun dia tak respon sangat. Jadi like you said, macam kita kena betulkan diri kita dulu untuk kita jadikan, untuk kita bentuk anak kita supaya jadi orang yang positif dan boleh ikut kita punya, kita as the apa tu, contoh yang betul. Whatever that you cerita tadi, I boleh relatekan dengan perubahan fasa hidup I sendiri. Mana dulu kita buat semua decision semua seorang, hidup seorang, semua spontaneous, mana-mana nak buat itu dan buat ini. Lepas tu sekarang bila dah berkahwin, bertukar to 60. Maksud apa yang I kena prioritize dulu, siapa priority I, which is suami kita. Dan tugas-tugas rutin-rutin yang I kena, tanggungjawab I lah, I kena dahulukan. Maksudnya wah ke nak ada event ke, nak shoot ke apa ke, pastikan makan kena ada kat atas meja. Kita kena dahulukan lah dia punya rutin dulu daripada rutin kita semua kan. So benda-benda tu bukan senang lah mula-mula. To get used to it, it was not easy. Maksudnya untuk kita tahu inilah yang aku kena buat, tapi nak buat tak senang. Masya Allah nak buat. Kan? Tak senang. So I rasa sama juga nanti dengan anak pun. Kita pun akan, tapi anak ni berbeza sebab daripada kecil dia akan membesar slowly. So you akan adapt along the way. Tapi suami tiba-tiba pop ada dalam in the picture kan. So macam what? This is what happened dengan I. Imagine masa, okay, I dengan my husband Zaf ni, I bukan bercinta lama tau. Kita orang bukan dah bercinta, dah kenal hati budi lah, apalah yang orang kata tu, tak ada. Kita orang kenal 3 bulan, dia terus hari keempat jumpa, hari keempat dia ajak kahwin. So after that terus plan bertunang dalam 3 months and 3 months lagi untuk kahwin. Oh wow. Tak sempat berkenal sangat because I was shooting lah, apalah in between kan. So I kahwin ni consider I serah pada Allah je lah sebenarnya. In my life, I always tell myself, manage your expectation. I will tell myself, manage your expectation. Mana? Dari segi nak manage, dari expectation dari segi macam mana? Okay, sebelum you kahwin, apa you imagine? Aku nak kahwin, nak kahwin macam ni, nak macam tu. You berhayal lah kan, nak macam ni, nak macam tu. Everything nak perfectly for yourself. But bila sampai waktu, imagine dalam sebulan je baru I nak buat baju kahwin. Dalam 2 minggu je baru nak menjahit, baru nak itu, baru nak design dan everything masa tu juga nak buat. Kad dah bagi ke orang, lepas tu venue kena tukar, tarikh kena tukar lagi. Dah bagi orang ni. What I'm trying to say, semua tu berlaku sebab kita nak cepat and I need to manage my expectation lah. Kalau mengikutkan perasaan, kalau you nak everything perfect, I rasa tak ada benda yang akan boleh berlaku dengan tenang. That's why I bagi tahu you tadi nak tenang. So bila I kahwin dengan Zaf, you imagine, ada one time tu I balik lewat tau. Okay. I balik dalam rumah, bukan rumah aku ni. Tinggal dengan family dia kan. Malunya dah masuk rumah tu. Rasa macam, oh my god, dah kahwin kan. Rasa macam, dah lah dia on drag pula. Ada cakap, I dah kahwin ni, I nak kena balik awal. So you janganlah drag I. Dia drag pula sampai after 12. So I nak ketuk pintu, I malu, tak ada kunci. So I rasa semuanya tak kena dengan diri I masa I kahwin tau. Sebab kita dah ada suami. Macam you katakan tiba-tiba you ada suami and now I pula kahwin terus tinggal dengan suami I tau. And then bila keluar artikel gosip ke apa, my mother-in-law kata tak boleh ke suruh orang tu tukar? Kenapa dia tulis macam tu? Tak baik. Saya macam alamak, ada salah ni tempat ni kan. So what I'm trying to say, that is how when you get married, it's no more about yourself.
That's why I decided macam okay, I need to jaga hati orang tua walaupun dia orang tak suruh, walaupun dia are sporting, walaupun suami kita very supportive, walaupun family dia pun sebenarnya kalau kita explain okay. Tapi what I'm trying to say here is diri kita lah again. Kan macam you kata kita tahu tanggungjawab you, tapi tanggungjawab I mungkin tak konsisten bagi laki I makan every morning tepat-tepat atau bagi dia apa-apa. Kadang-kadang apa jom makan yang you belikan lah I apa-apa. Awal-awal dah suruh dia order kan ke apa kan. Tapi it's about how to say mungkin sacrifice yang kita buat tu mungkin orang tak nampak. Yeah, true. Yang paling penting benda-benda yang major that don't take it for granted. Betul. Yeah. Tadi apa I nak share tadi, I lupa apa yang nak share mula-mula tadi, tapi the second one cakap pasal tanggungjawab tu kan, tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami kan. Oh ya, I nak cakap cerita you dengan cerita I lebih kurang. I kenal Haris bulan 5 tahun lepas. Okay. So 1 month after that kita decided to ni lah untuk teruskan perkahwinan. Jadi disebabkan COVID and what not, tak boleh nak teruskan perancangan semua. Jadi everything was on hold. Bila kita dapat tahu yang bulan 3 tu kita dapat buat majlis balik, sebab kan ingat tak kita semua orang pergi bercuti kat Langkawi end of last year, semua tiba-tiba COVID case naik balik. Lepas tu PKP bulan 1 dan 2 belum PKP juga, bulan 3 baru dibuka kan. Jadi bulan 3 tu cepat-cepat ada masa 4 minggu je untuk set up semua benda. Okay. So daripada pilih venue, pilih wedding planner, baju, jemputan semua, I buat dalam masa less than 4 weeks lah. I think about 3 weeks lah lebih kurang. So memanglah like you said, kita budak-budak kita kecil-kecil, perempuan pula, berkhayal lah macam-macam. Nak buat 10 majlis. Nak jemput beribu orang, you know. Sekarang boleh jemput 200 orang je. And that's it. Majlis je, you know. Tapi alhamdulillah syukur, I was very happy with whatever that Allah kurniakan untuk majlis perkahwinan. Dan like you said, I didn't get the chance to really kenal Haris masa sebelum berkahwin. Dan selepas berkahwin, that was when kita dapat kenal each other even more. Dan lagi-lagi challenging bila apa? Bila kawan kahwin terus PKP lagi yang sangat panjang. Tak boleh keluar, tak boleh jumpa family, tak boleh pergi holiday kan. So kita duduk rumah je berbulan-bulan, dah lah semuanya baru. Baru nak tahu tu pun. Tapi one thing for sure, selepas berkahwin, I dapat tengok sisi suami I di mana dia seorang yang sangat bertanggungjawab. Faham tak? Maksudnya, I didn't expect him to be that good dari segi menjalankan tanggungjawab. Sebab kita pun ada banyak. Contoh-contoh tanggungjawab itu. Tapi sebelum tu, apa tahu I cakap macam tu. Sebab kita keluarga besar, kita tengok sepupu-sepupu, adik-beradik, kawan-kawan yang kahwin. Kita tengok macam mana husband-husband mereka deal with this kind of issue kan. We deal with this, jalankan tanggungjawab mereka. So bila I experience this marriage myself, I'm like, ya syukur alhamdulillah. Maksudnya I mempunyai seorang suami yang how do I say, sangat-sangat baik dari segi menjalankan tanggungjawab lah. Maksudnya macam dari segi my well-being, dia sangat menjaga benda tu. Maksudnya kesihatan ke, keadaan I okay ke, physically, emotionally, mentally, dia akan sangat particular dan sangat concern and make sure that I'm always okay. Macam ada setengah orang macam dia selalu bertanya dan selalu dia boleh nampak tau kalau I berubah sikit ke, kalau I tak okay ke, dia boleh detect. I macam pelik. Macam mana dia boleh detect? Lepas tu dari segi menyediakan tempat tinggal, makanan and everything, I tak ada apa nak complain because dijalankan dengan baik lah.
Maksudnya setiap bulan masuk je tarikh awal bulan ni, terus dia akan pergi ke apa ni, ke supermarket dan beli barang-barang rumah. Semua itu I tak payah risau. Suami yang uruskan benda tu. Wah, bestnya. Semua. I sepanjang kawan sekali je lah, masa first mula-mula dulu I pergi sekali dengan dia. And then after that, he manage everything. Semuanya dia beli sendiri. And ni antara benda-benda yang, ni lah, and especially kalau sakit ke, I tak sihat, I tak risau sebab I ada seorang yang sangat-sangat care for me, head to toe. Macam itulah. Tapi kalau dia care for you, Lofa, I rasa ramai datang serang tau. Macam mana? Kalau dia tak care kat you, ramai orang boleh buat gaduh tau. Selepas berkahwin, jadi I pindah duduk bersama dengan suami dekat jauh lah, bukan dekat kawasan yang I tak familiar with. Bukan di area rumah yang sebelum ni. Dan ada cerita kita berjiran dengan seorang guru Quran yang orang kata yang antara one of the best guru Quran, ustazah dekat area ni lah, dekat sini lah. Jadi masa raya tu saya sempat suarakan, saya kata Umi kalau Umi tak keberatan bolehlah datang ajar Lofa Quran macam tu kan. Jadi alhamdulillah beberapa lama selepas tu kita dapat buat kelas. Datanglah 6 kali ataupun 5 kali seminggu. 5 kali seminggu datang, hari-hari datang. Jadi bermulalah journey saya bersama dengan guru Ustaz. Sebab kita selama ni kita baca, ada time ada guru, ada time tak ada guru, ada time sendiri, most of the time sendiri. So this is the first time yang I consistently hari-hari dengan ustazah. Memang sangat berbeza. Jadi Al-Quran ni satu benda yang kita kena, macam dia kata, you commit dan you usaha. Kita dulu kena cakap atau kita dulu kena ada rasa, oh aku nak jadikan Al-Quran ni sebagai sahabat. Barulah Allah akan gerakkan kita punya kelakuan dan juga keputusan tu ke arah itu. Kalau kita pun tak ada cakap, kalau kita pun tak ada terfikir dan tak ada tanam apa-apa, how do we move towards that? So itu perkara pertama. Kalau kata ada yang mendengar malam ini, ada yang kata nak baca juga. Okay, nak baca kena cakap, okay aku nak pandai baca Al-Quran, aku nak jadikan Al-Quran ni sahabat aku. Macam mana phone aku, macam tu lah Al-Quran aku nak buat. Ataupun aku nak pandai baca Al-Quran dengan sempurna. Macam you cakap tu kan, itu antara benda-benda orang kata affirmation yang you have to have. Baru kita boleh buat the next step. So macam you juga, I've start Quran I yang tu dengan ustazah saja, yang tanda semua everything. And the second Al-Quran adalah dengan my husband je. Sebab I baca dengan dia tanda lain pula. Dan satu lagi I seorang yang I beli, yang ada orang bagi sebenarnya, yang jilid tu, yang per juz tu kan, satu juz, dua. Yang tu I baca sebab lebih ringan, lebih senang untuk bawa macam atas katil ke ataupun dekat sejadah ke, dekat kerusi ke, saya bawa yang tu senang. Dan sebenarnya siapa saja kat sini yang tak lancar, kalau katakan you baca consistently, I tak mustahil siapa-siapa dia boleh lancar dengan dalam masa yang singkat lah. Sebab macam magic kan kadang-kadang baca Al-Quran, dah pandai dah, ada makin lancar lah ayat dia ni, dah lebih tahu. Ataupun kalau tinggal sikit, you akan rasa macam kalau you tinggal lama sikit, you akan rasa a bit susah. Tapi that's why Al-Quran ni kalau boleh sikit pun tak apa satu hari macam tu. Macam sekarang, macam you cakap juga, ada one time I was too consistent doing masa sebelum ni lah, sebelum COVID ni kan, time subuh ke asar ke tak kisah, time tengah ada air semayang tu terus habis solat capai sekejap, baca sekejap. Tapi I nak share dengan you macam mana I buat. Ini lagi membuatkan I rasa lagi seronok baca. Ini cara I. So I buka I ada dua app. Satu app I buat Nur app tu I pakai translation only. Satu app lagi
I baca, I play yang keseluruhan bacaan Al-Quran tu. So what I do, masa katakan I nak baca juzuk 8, permulaan ayat tu kan. So I akan tekan dulu, play dulu Quran tu, qari tu baca. So I akan dengar dulu. I akan ikut perlahan-lahan, ikut mulut je. Ikut, betul I stop. Dan I pula, my turn pula baca. Ni kalau I baca sorang-sorang lah. So I baca, habis satu muka, I akan masuk ke the app The Nur yang I buat translation yang voice over I sendiri tu. Yang I baca kan. So, I tekan play translation only tu daripada awal sampailah satu muka tu habis. Baca makna saja. So, apa yang baca satu muka tadi, I tahu apa kandungan dia. So, I dengar. So, tak adalah kita pun mengantuk nak baca tafsir tu daripada awal sampai habis. Betul? So, bila I dengar, okay, then I move forward. I move to the next page. Same thing I buat over. Itu dia lagi macam terkesan sebab satu, you baca, you sebut perkataan. Setiap perkataan. Second, you tahu maksud kandungan setiap muka you baca. Memang follow lah Nailofa daripada day one. Of course, one of the things yang I really inspired lah. I rasa sangat respect. I think I follow you daripada day one. So I ingat lagi jual kasut. I ingat lagi benda-benda lain yang mungkin ramai orang dah lupa. I ingat semua benda. So, but consistently when you sell tudung, I rasa, of course ramai orang jual tudung kan. Tapi nak sustain sustainkan satu brand to another level means Nailofa yang I nampak dan Nailofa satu brand yang very serious about it. Bukan sekadar nak jual tudung ikut popularity Nailofa sekadar itu. Tapi yang I nampak adalah you are talking about serious business. Serious business yang betul-betul membawa satu perubahan jenama lain. Tak payahlah nak cerita pasal Nailofa, the founder tu sendiri daripada segi fashion, you dalam industri. That is about of the marketing. Tak ada apa yang salah dalam dunia ni yang the way you buat marketing tu kan. So cara you pakai and you buat. Tapi yang paling penting adalah yang I nampak konsistensi dan juga hala tuju Nailofa tu sendiri daripada day by day, year by year. I rasa so proud. Okay, I tak payah cerita pasal design, I tak payah cerita pasal material and all that, but the whole business tu yang I rasa you guys did a very good job daripada tudung to another level of telekong lah, sejadah lah, baju lah, jubah lah. Itu semua adalah perubahan-perubahan face yang I nampak to another level. I selalu tahu, to be honest, every time I tengok, I selalu wish macam, oh, Nailofa ni akan pergi kat satu, I know you dah berjaya, but another level of, for example, another level of Zara yang basically all people go and buy for they punya baju kan. Allah, amin. Yang tak boleh pakai. Daily, is a daily designer. So bila I nampak you start keluar baju and all that, I rasa macam this brand definitely something yang akan membawa satu perubahan not for you but for the country and also for the world lah. Bagi I, itu yang I nampak. Sebab for you to maintain, for you to go another level, kena ada banyak komitmen, kena ada banyak fokus, kena ada banyak heart and soul that you already dah masukkan dalam tu kerja keras dia. So benda-benda yang mungkin you tak perlu cerita kat I, tapi apa yang I nampak perjalanan daripada day one tu, I rasa macam Masya Allah sangat. I rasa I am really proud lah, because I rasa kalau corak material orang dah tahu dah Nailofa, orang dah tahu dah you pakai apa cantik. So I tak nak cerita pasal tudung you yang cantik, tapi I nak cerita that I rasa terlalu inspired with your brand. I terlalu inspired dengan consistency dan sampai sekarang you bertahan dengan gahnya. That is what I am so proud of with Nailofa. The beautiful boutique you cantik. I lalu kan. Sebab masa tu I lalu. Bila dah siap betul-betul lockdown, tak keluar pergi mall lagi. Oh ya ke? Itu tak, just nak share kan. I baru cakap dengan suami itu, cakap itu tak, sebenarnya banyak tau I doa untuk Nailofa ni. Maksudnya I spend
so much of my doa time untuk Brand Alofa ni. Tak tahu dah macam-macam versi doa dah I doa. Dan mostly Allah bagi apa yang I doa tu. I ingat lagi pada masa tu kan, masa tu kita nak tengah nak rebrand, banyak staff yang resign, juga banyak team yang tengah restructure, shuffle balik semua. So kita macam tengah ni lah di saat mana boleh maintain ke tak boleh maintain ni, boleh steer ke tak semua kan. Jadi I cakap, I doa, ada banyaknya ni antara doa-doa dekat kalau pergi haji kat Arafah tu, I simpan lah kertas doa kan. I kata, kita tak tahu macam mana nak doa. Saya cakap macam mana? Saya cakap, I nak jadikan Alofa satu gedung barangan muslimah yang boleh I letak benchmark sebagai macam Zara lah, macam yang sebut. Just like how you mentioned, macam Zara. Lepas tu semua ada one stop center untuk barangan-barangan muslimah. Sebab tak ada lagi kat mana-mana dekat dunia ni kalau kita pergi, one whole store tu barangan muslimah saja, tak ada. Biasanya mesti macam ada satu part je. Okay, barang-barang lain termasuk barang muslimah ada one part macam tu. So, I nak sangat jadikan Alofa satu brand di mana boleh pergi ke international level, yang boleh menyediakan, yang provide modest fashion, totally modest fashion. So bila kita rebrand pada tahun 2019 tu, 18 kita mula untuk proses rebranding, and 19 kita launch our new brand, our new logo and what not. Masa tu harga tuju kami jelas. Maksudnya okay, apa misi kita, visi kita, direction kita berpegang kepada apa. Dan sekarang saya selalu doa dulu, ya Allah, I nak pekerja yang committed, nak pekerja yang jujur, yang boleh bagi their best to the brand. Sebab penat tau nak handle orang kerja ni. Because truly understand. Ya, kita nak hire orang yang lebih bijak pada kita, yang lebih pandai, yang bila kita datang tu dia boleh lay out everything for us, and then kita tinggal guide sana sini je. So Allah bagi juga satu tenaga kerja yang sangat-sangat berbeza dengan Alofa yang dulu. So alhamdulillah, sebab tu kalau kita tengok the brand has evolved so much daripada just tudung kepada barang-barang merchandise yang lain. Dan alhamdulillah saya rasa tu satu rezeki yang how do I say, tu daripada mungkin ada doa-doa yang Allah dengar dan kabulkan. Hari ni I nampak, inilah usaha-usaha doa aku yang bertahun-tahun tu kan. Tapi dia bagi masa kita tak maksudnya masa kita beria minta, Tak ada. Betul. Kita dah lupa sikit. Okay, now dia Allah bagi. Ya Allah, inilah aku doa dulu. Ya Allah, Allah bagi. Ya Allah. Faham? Kita nak ni ada speed round with 10 questions. Ni jawapan-jawapan yang pendek. Okay. So soalan pertama, coffee or tea? Coffee. You coffee. I tak minum coffee. I tea per. Every day. Ya ke? Masih pregnant pun? Yes, but when I pregnant, ambil decaf. Okay. Tapi I rasa beruntung I tak minum kopi. Sebab bila I tengok orang yang minum kopi ni, macam ya Allah, kena commit kena minum kopi hari-hari. Yes, betul. Kena commit. Every day, kena commit. I sehari 2 kali minimum. Masya Allah. Okay, you punya favorite food apa dia? Favorite food? Yes. I like Italian food actually. Dengan masakan kampung. I love Italian, I love kampung. Lagi? Banyaklah Japanese food. I ni kalau bak makan, panggil je I. Tak cakap pasal Italian food kan? Belakang. But I pernah tulis kan, pernah cakap somewhere, I kata I love Italian food so much that I wanted to marry an Italian guy. Lepas tu, so masa tu Haris cakap lah kat I, bukan you nak kahwin dengan orang Italy ke sebab you suka sangat makanan Italy? Oh ya ke? Masya Allah, sama rupa Italian. Nasib tak apalah. Rupa Italian, don't worry.
So kalau I suka Italian, I suka masak kampung, I love Japanese, I love Indian, Yes. Same Thai, lah. Thai food. Oh, Thai food. Masya Allah. Yeah, I rasa memang suka makan lah. I mean, but because of you ask me one, I answer you one. But if you ask me more, I will answer everything. Okay. Okay, next one. Surah kegemarannya apa dia? Yasin. Oh, Yasin. first thing in the morning, apa you buat? Senyum. First thing in the morning, yelah, kalau tanya awal-awal kahwin, mestilah tengok suami ke, sayang suami ke, whatever lah kan. Tapi sejak ada anak ni, mesti first thing in the morning, tengok anak kat kiri kanan, kiss. Sebab anak I ni dua-dua tak lepas mami. Oh, ya ke? Asyik. Tapi I rasa I pernah dengar satu prof ni juga kan, profesor ni I pernah ambil personal class dengan dia. Bukan Prof Mahaya, dia a different prof. Dia kata untuk mereka yang dah lama berkahwin, amalkan 20 kali ciuman sehari untuk suami. Dia panggil the magic 20 ke apa tak, saya tak ingat. Okay. Apa ni, a simple kiss, pipi ke, dahi ke semua kan. Just like 20 kiss a day, benda tu boleh banyak menukar lah you punya, it will generate something, hormon benda apa tak, I tak tahu nak ulas. Lagi lebih daripada 20. Ha? Sekejap lagi I cium lebih daripada 20. Tapi dia kena teruk daripada pagi sampai malam, bukan like one time. Okay. Okay. Okay, tapi macam just nak share kan, macam kalau I sendiri, ni satu habit saya dengan suami lah. Kalau kata macam pagi-pagi bangun tu, first thing first, kalau kita off alarm, sama ada dia akan cari I atau I cari dia. Gelap tu kan ya. Kita akan bagi ni lah, we just like a simple ciuman untuk just like a signal untuk kita nak bangun. Siapa yang nak pergi toilet dulu nak ambil air semayang. Dan I think it's important, pagi-pagi walaupun dalam keadaan yang penat dan mengantuk semua tu, whenever he look at me ataupun I look at him, siapa yang tengok dulu, kita akan bagi senyuman. Kita senyum. Senyum. So, benda tu pun dah macam pandang pasangan dengan apa? Pandangan kasih sayang kan. Allah akan kita keberkatan lah, akan turun keberkatan dalam rumah tangga, dalam keluarga tu. Okay. Masa sajalah, sorry. Masa awal-awal I before ada anak, that is macam I dengan Zaf, every morning selain daripada you are senyum whatever, first things akan tanya apa tau, hari ni you buat apa? So I ikut apa dia buat tu, I akan terus automatically akan susun jadual I dalam fikiran, okay time ni dia tak ada, aku kena buat ni. So itu I bangun selepas subuh ke apa, I akan terus fikir benda tu lah. That it was my routine before this. Yeah. Register dulu. Sama lah, I pun sama ada I tanya ataupun dia tanya, dan kita akan restructure our jadual kan. Kalau Fauzia boleh tukar nama, apakah nama baru you? Tak nak tukar. Apa tak nak tukar? Okay. Cita-cita you masa kecil, what was the first dulu nak jadi apa? Doktor. Doktor. Sebab tu lah I suka minuman kesihatan. Faham, boleh relate lah. Ya, I memang gila sangat nak jadi doktor tapi tak ada rezeki. Tak apa. Bakat terpendam apakah? Cita-cita you? Dulu nak jadi accountant. Accountant. So boring. Kan? Tapi tak apa. Nanti orang kata marah kat sini. Macam tak kena dengan your character. Okay. So masa I buat A-levels tu, I macam, ya Allah, I don't think I can spend few more years untuk belajar accounting, because masa kita dekat sekolah menengah kita suka matematik, tapi bila dah buat accounting masa A-levels, I'm like, oh my god, this is like so difficult, I tak nak teruskan lah. That was when I tukar kepada marketing, business semua. Anyway, bakat terpendam you apakah? Bakat terpendam you? Bakat terpendam I can be a fighter. Wah, I can be a fighter. Taklah.
Bakat terpendam Hmm, it's very difficult to say. Tak tahulah nak kata terpendam ke tak. Actually, I boleh main hoki tau. Okay, if you ask me, I tak adalah bakat terpendam. I seorang penari, penyanyi dan sebagainya tu tak adalah. Tapi I seorang yang sangat lasak. Jadi kalau you tanya terpendam tu mungkin tak boleh nak buat lah. Terpendam je lah. Nak main hoki, nak cari geng, tak ada. Macam tu lah. Tak ada sangat. I suka melukis. Actually. Pandai lukis? I suka lukis tapi tak praktis. I tak boleh lukis. I tak boleh menyanyi, tak boleh. Oh, tak boleh nyanyi. Jangan nyanyi tak lofa. I tahu you tak boleh nyanyi. Jangan nyanyi. Tak boleh nyanyi. Tapi memang susah orang nak dengar menyanyi. Kecuali suami I. Dia selalu dengar nyanyi, lepas tu dia gelak. Sama lah kita. Banyak benda sama. Tapi dia gelak lagi aku nyanyi. Macam tu. Sama. Okay. Waktu kalau nyanyi kuat sangat, diam sayang, diam. Okay, next one. Baby Okay, number, yes or no? Yes. Yes, insyaAllah. Amin. Yes. Fauzia Gauss in 3 words. Fauzia Gauss in 3 words ambitious, passion, and actually I seorang yang sangat jujur. I can say that. Okay. Yang kawan dengan I kena tahan sikit lah sebab I jujur. Cakap apa yang you rasa. Betul. Actually, especially my husband. Because I seorang yang jujur lah. Direct sikit. Jadi kalau tak boleh terima memang kesian lah. That's me.